Didik TV KPM. Okey, kita teruskan kepada faktor dalaman. Tadi kita dah tengok faktor luaran, okey. Sekarang kita tengok faktor dalaman yang pertama ialah jumlah klorofil. Okey, kedudukan daun, bentuk daun, anatomi daun dan pertumbuhan tumbuhan. Okey, ini semua adalah faktor dalaman. Faktor yang melibatkan dalam tumbuhan tersebut. Kita tengok satu persatu. Okey, kita ada tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau mesti mengandungi klorofil. Sebab warna hijau dalam tumbuhan itu sendiri adalah klorofil. Okey, lepas itu warna hijau ini akan menyerap cahaya matahari. Okey, cahaya matahari akan diserap oleh klorofil dan berlakulah pertukaran gas di situ. Dalam klorofil itu, dalam daun itu juga akan berlaku pertukaran gas dan berlakulah proses fotosintesis. Okey, seterusnya, kalau pokok ni, pokok hati-hati tambah ni pokok hati-hati. Pokok hati-hati ya, pokok hati-hati. Okey. Soalan dia, adakah pokok ini tidak melakukan proses fotosintesis? Okey, siapa yang boleh bagi tahu? Okey. Niza? Okey, Pravin. Okey. Silakan Pravin. Ada cikgu. Kalau pokok ni tidak melakukan proses fotosintesis, pokok ni tak boleh hidup. Jadi pokok ni mestilah menjalankan proses fotosintesis. Okey, bagus. Wah, Terima kasih Pravin. Okey, pokok ni masih melakukan proses fotosintesis. Okey, kenapa? Sebab dalam tumbuh-tumbuhan, walau macam mana pun dia ada pigmen klorofil dia. Okey, tapi kadar fotosintesisnya adalah lebih rendah. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah kedudukan daun. Ada pohon yang ada cahaya matahari di sebelah dia dan satu lagi tak ada cahaya matahari. Okey, kedudukan daun yang menghadap cahaya matahari akan lebih banyak melakukan fotosintesis. Sebab tadi kita dah belajar kan, keamatan cahaya adalah penting. Okey, kedudukan daun yang kurang menghadap cahaya matahari kurang melakukan fotosintesis. Okey, simple kan? Okey. Seterusnya, kita tengok klorofil terbentuk dengan kehadiran beberapa nutrien. Okey. Yang boleh dapat daripada tanah dan akar. Boleh tak anak-anak murid-murid cikgu nyatakan? Siapa yang volunteer nak nyatakan nutrien yang ada? Oh, berebut. Okey, cikgu ambil Nurul lah, Nurul. Peladang-peladang berjaya ni. Ya. Jawapannya magnesium, nitrogen dengan zat besi. Okey, betul Nurul. Okey, tumbuhan akan mengambil magnesium, nitrogen dan zat besi daripada akar dan akan diberi kepada klorofil untuk membolehkan klorofil menyerap tenaga cahaya ataupun cahaya matahari. Seterusnya, bentuk daun. Selalunya, bentuk daun yang nipis dan lebar membolehkan cahaya matahari diserap dengan lebih baik, dengan lebih banyak. Bila dia dah serap cahaya matahari yang banyak, fotosintesis juga akan meningkat. Okey, siapa boleh bagi contoh daun yang nipis dan lebar? Okey, Niza. Daun pisang. Oh, daun pisang betul lah ya. Tambah daun pisang lebar, nipis. Kalau daun keladi cikgu? Daun keladi. Macam mana daun keladi, Hakim? Kalau daun keladi, Hakim, okey tak fotosintesisnya? Mungkin ya. Mungkin ya, okey. Mungkin ya, daun keladi boleh melakukan fotosintesis dengan baik, tapi dia tebal sikit. Jadi betul. Kurang kadar fotosintesisnya. Jadi adakah kalau pemilihan daun keladi di sekitar taman rumah kita tu ataupun sekitar rumah kita, adakah perlu dielak ataupun boleh cikgu? Boleh, tapi kita kena letak di bawah lindungan lah. Tak perlu cahaya matahari yang kuat. Okey, dia boleh kita letak di bawah pos, di bawah pos. Okey, jadi sesuailah untuk kita tanam. Cantik daun keladi. Sekarang popular kan, tabah daun keladi. Terima kasih Hakim kerana menyokong saya. Okey, seterusnya anatomi daun. Okey, anatomi daun ialah dalam anatomi daun itu ataupun dalam daun, di bawah permukaan daun itu ada liang stomata. Liang stomata ini dia akan terbuka dan tertutup. Okey, apabila liang stomata ini mendapat cahaya matahari yang banyak, dia akan terbuka. Bila dia terbuka,
dia akan melakukan pertukaran gas. Gas karbon dioksida akan diserap dan dia akan melepaskan gas oksigen. Di samping juga dia melepaskan air untuk melakukan proses transpirasi. Okey. Jadi seterusnya kita tengok soalan. Terangkan bagaimana. Tadi cikgu dah cerita kan. Okey, cikgu nak murid-murid cikgu pula cerita balik apa yang cikgu cerita tadi. Nak tengok dia, mereka faham ataupun tidak. Okey, siapa nak jawab soalan ni? Okey, cepat. Okey, cepat. Okey, Niza. Niza lagi. Okey. Liang stomata boleh terbuka dan tertutup. Yang dikawal oleh sel pengawal. Oleh itu, liang stomata akan terbuka apabila adanya cahaya matahari menyebabkan akan berlakunya pertukaran gas dengan tersedianya sumber gas karbon dioksida untuk bahan fotosintesis. Okey, terima kasih Niza. Okey, bagus jawapan Niza. Liang stomata akan terbuka dan akan berlaku pertukaran gas di situ. Seterusnya, okey, kita tengok pertumbuhan-tumbuhan. Okey, pertumbuhan-tumbuhan, bagaimanakah pada tumbuhan ini dapat melakukan proses fotosintesis? Okey, siapa boleh jawab? Bagaimana? Ya, Hakim. Dekat bahagian bawah daun, dekat epidermis bawah daun. Okey, dekat bawah daun. Epidermis bawah daun. Okey, epidermis bawah daun. Maksudnya bahagian manakah Hakim kata di epidermis bawah daun, iaitu tadi cikgu dah cerita di bawah daun ada liang stomata. Jadi bahagian yang paling efisien adalah bahagian tumbuhan yang masih muda atau pada daun yang muda. Okey, itu kenapa yang muda? Sebab yang muda ni dia mengandungi klorofil yang banyak. Okey, mengandungi klorofil yang banyak. Dia juga pada daun muda juga mengandungi kloroplas. Okey, dan dia punya liang stomata tu masih kuatlah, Dia boleh terbuka, tertutup dengan sensitif ada kehadiran cahaya matahari. Okey. Seterusnya, nyatakan 4 sifat tumbuhan yang mempengaruhi kadar fotosintesis tumbuhan. Okey, Pravin. Bilangan klorofil, lebar daun, bentuk daun, kedudukan daun dan pertumbuhan tumbuhan. Okey. Terima kasih, Pravin. Okey. Kita tengok cikgu nak 4, dia bagi 5. Tak apalah, cikgu sebut juga 5. Okey, itu adalah faktor dalaman. Tadi kita tengok 4 sifat tumbuhan, maksudnya yang ada pada tumbuhan itu sendiri, Tabah, iaitu fizikal tumbuhan itu. Bilangan klorofil. Semakin hijau tumbuhan itu, semakin banyak klorofil dia. Bila semakin banyak, kadar fotosintesisnya juga semakin tinggi. Maksudnya tumbuhan tu sihatlah. Kalau dia nampak hijau. Kalau kita nampak tumbuhan tu kuning-kuning, ada banyak. Macam bunga ros kan ada pelbagai warna juga. Okey, Tabah. Bunga dia tidak mempengaruhi kadar fotosintesis. Kita tengok daun dia, Tabah. Okey, kita tengok daun dia sebab yang melakukan fotosintesis adalah daun tumbuhan tersebut. Okey, maksudnya secara naturalnya, secara alaminya, apabila kita tengok pokok itu hijau, kembang, cantik, jadi maksudnya klorofil dia banyak. Okey, dia juga mempengaruhi lebar daun. Kalau kita tengok pokok yang tinggi-tinggi, pokok yang tinggi, daunnya selalu lebar, besar. Okey, berbanding dengan pokok yang rendah-rendah, pokok renek, daun dia akan kecil-kecil. Lepas tu kedudukan daun. Selalu Tabah perasan tak masa kita dekat sekolah dulu, pokok akan condong ke arah cahaya matahari. Betul. Ya, sebab dia akan mencari cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, sama juga dengan kedudukan daun. Kedudukan daun. Daun ni ada banyak. Kalau kita tengok dekat dunia ni, ada pelbagai jenis pokok. Ada pokok yang macam pokok serai, daun dia tegak. Okey, ada pokok yang macam pokok rambutan. Okey, daun dia berlapis. Itu sebabnya
kalau sebagai pengusaha ataupun petani, dia akan buang daun yang tidak terkena cahaya matahari. Sebab dia akan membazir nutrien. Dia akan membazir baja lah kalau orang kita sebut kan. Okey, kenapa? Sebab kedudukan daun yang hanya ada terkena cahaya matahari je yang boleh melakukan proses fotosintesis. Didik TV KPM